Pelajar-pelajar SMK Triang Hiding. Okay, first of all, I'm very happy to join your class today. Saya Cik Jamal daripada Unit Sains Matematik, Pejabat Pendidikan Daerah Jempol Jelebu. Okay, wishing you all the best during this very challenging time. Satu tempoh masa yang sangat mencabar sebenarnya kepada semua pelajar dan juga guru-guru kita. Okay. But this is the reality. Kita tak tahu, okay, when you will come back to school, okay. No one knows. So since kita tak tahu bila kamu akan kembali ke sekolah, so apa sahaja opportunity yang ada, peluang yang ada untuk kamu nak belajar, nak ulang kaji, nak cari kefahaman dan sebagainya, make use of it. Okay, gunakan sebaiknya. So, tak boleh nak tunggu kamu semua dapat kembali ke sekolah, then baru kamu nak, orang kata dalam bahasa lain, pulun, buat sungguh-sungguh, belajar sungguh-sungguh. Tidak. You can't wait for that anymore. Okay. So, seperti mana yang kamu tahu, pelajar Form 5 last year, okay, mereka juga berdepan dengan cabaran dan kesukaran yang sama. Tapi mereka taklah kena lockdown sampai 2 kali 3 kali macam ni. Dia orang sekali lah kan. Tapi lepas tu dia ada masa yang panjang untuk dia buat belajar bersemuka. Tapi yang batch kamu ni kita tak tahu lagi. Jadi apa sahaja peluang, belajar guna Google Meet ke, belajar guna dalam grup WhatsApp, Tele ke, whatever the opportunity you have, please grab, please make use of it. Okay. Jadi sangat-sangat penting untuk semua, daripada cikgunya, daripada studentnya, untuk memahami realiti yang memang mencabar ini. So jangan mengalah, jangan frust, okay? Seperti mana batch last year, walaupun macam-macam halangan, mereka berjaya perform result yang luar biasa. The same to you, and I believe you can make it better. Okay, jadi kamu dah ada pengalaman dah. Belajar online ni dah lama dah kan. Jadi gunakan. Dan cikgu yakin mesti ada rakan-rakan kamu yang tak dapat join kelas. Normal, yang itu biasa. Bukan salah siapa-siapa, tapi memang masalah-masalah yang tak dapat kita nak atasi. So kalaulah kita yang dapat join kelas ni dapat kefahaman, so kamu pula kalau kata boleh berhubung dengan rakan kamu yang tak dapat join kelas, please teach them. Cari jalan macam mana kamu nak share. Okay, cara paling mudah untuk kamu kuasai satu-satu bidang, satu-satu subjek adalah dengan mengajar. Okay, so bila kita ajar orang, kita akan dapat 2 kali ganda kefahaman. Kita akan lebih faham. Sebab tu bila dapat follow lesson secara live daripada cikgu kamu, fahamkan betul-betul, dan bila kamu dah faham, cuba ajar pada kawan. At least kita beritahu, tadi belajar macam ni, cikgu ajar yang ni, okey, senang tajuk ni, boleh faham. Jadi kita communicate sambil macam kita borak-borak dengan kawan-kawan, okay? Tapi gunakan pendekatan seperti itu. So dengan cara itu, kamu akan dapat kefahaman yang lebih baik. Okay? Bila kita ajar orang, walaupun kita kurang buat latihan sekalipun, kita akan jadi lebih mahir. Okay? Jadi kepada semua pelajar-pelajar ni, okay, gunakanlah apa sahaja peluang yang ada ini. Cikgu doakan kami di Pejabat Pendidikan Daerah Jempol Jelebu mendoakan pelajar-pelajar Triang Hilir dapat pembelajaran yang sebaik mungkin, okay? Yang untuk kamu arungilah saat-saat yang yang mencabar ni, okay? So itu sahaja, all the best. Let me to talk to your teacher for a while. So kepada pelajar, kalau kata kamu nak teruskan dengan latihan dan tugasan yang telah diberi oleh guru kamu, bolehlah left Google Meet ini dan cikgu akan berinteraksi dengan guru kamu sekejap. Terima kasih. Assalamualaikum. Mudah, okay, untuk buat kelas Google Meet dengan student di Triang Hilir. Saya tahu sangat. Memang ramai yang yang tak dapat join berbanding yang dapat join kan. So hari ni kelas cikgu berapa per berapa? Hari ni tadi dalam 11 ke 11/26. 11/26. Wah, itu satu angka yang agak tinggi jugalah tu. Ya. Okay, itulah baik. Nanti kena cek balik. Cikgu rekod tak cikgu punya PDPR tadi?
Oh, tak record. Okay, next time cikgu record. Okay. Jadi cikgu boleh share dalam group. Jadi ada budak yang terlepas penerangan live cikgu tadi tu, dia orang boleh refer balik. Okay. Cikgu percaya Amira. dah cakap saya cikgu. Cikgu Amira, Ya. tadi pengajaran tadi saya recordkan tadi cikgu. Cantik. Kamu ada record. Okay. Kamu tolong Cik send dekat Sadini, cikgu, kalau okay? dia dapat masuk awal memang dia akan record. Bagus sangat. Okay. Ha. Jadi cikgu sharekan video tu dalam group cikgu, nanti dia orang boleh tengok juga. Okay. Percayalah cakap saya cikgu. Cikgu ambil lah cikgu apa nama video guru cemerlang satu Malaysia ni sekalipun, dia takkan sama dengan cikgu sendiri, video cikgu sendiri. Takkan sama. Okay. Betul. The best teacher for your student is you yourself. Okay. Cikgu ambil lah mana punya GC ke apa ke, dia tidak mampu untuk menguasai pelajar cikgu secara emosi. Tak boleh. Dia mungkin boleh bagi teknik-teknik tertentu. Tetapi kita sebagai, kita dengan student kita sendiri, kita ada emotionally connected. Kita ada hubungan emosi. Dia kenal, dia pandang kita sebagai cikgu dia. Jadi apa sahaja yang kita sendiri yang cakap, kita sendiri yang tunjukkan, itulah yang paling bermakna untuk student kita. Sebab tu saya sangat appreciate usaha cikgu untuk buat Google Meet. Walaupun kehadiran cuma dalam sekitar separuh pun tak sampai, kan? Tapi ini satu usaha yang sangat bagus. Kita cuba apa saja cara. Katalah untuk grup ni dapat 11 orang dapat secara live. Jadi sekurang-kurangnya 11 orang tu kita dah sampaikan apa yang dia nak dia perlu kuasai, itu kita dah sampaikan dah. Lagi balance yang lain tu kita harap dia akan dapatlah daripada rakaman video yang kita bagi. Mungkin kita motivate kawan-kawan dia yang join kelas cikgu hari ni, kita bagi dia semangat supaya dia pula ajarkan kawan dia yang lain dan sebagainya. Mungkin di rumah dia tak jauh, dekat-dekat ke, mungkin dia boleh boleh pergi belajar. Okay. So ini usaha yang sangat-sangat kritikal dalam situasi sekarang ni. So apa sahaja yang boleh kita buat, okay, dia pastinya beri manfaat. Cuma jangan kita sangka kalau kita share video guru-guru hebat satu Malaysia ke, dia akan bantu selesai masalah. Tak. Guru terhebat adalah cikgu sendiri. Jadi tahniah. Okay, lengkap. Saya tak perlu nak komen benda-benda yang technical, content yang cikgu buat. Okay. Tetapi ada benda-benda yang ada cara untuk kita tambah baik lagi, permudahkan lagi. Nanti Cikgu Sadini, Cik Mat Sadini akan kongsikan beberapa teknik macam cikgu sains banyak menggunakan slide kan? Banyak menggunakan slide. So ada beberapa kaedah yang boleh kita gunakan untuk kita sharing slide tu, gunakan platform lain dia jadi lagi baik. Jadi nanti Cikgu Sadini akan share. Dan cikgu juga banyak melibatkan highlighting, tunjuk cara, sebab bila sains ni dia ada banyak gambar. Dalam waktu yang sama ada nota, ada kitaran tertentu dan sebagainya yang kita nak explain. So cikgu juga boleh gunakan, ada aplikasi yang sesuai untuk cikgu gunakan. Kalau kita share gunakan laptop, tadi cikgu guna laptop ke phone? Laptop. Kalau guna laptop ada dia punya perisian dia. Kalau guna phone pun ada perisian tertentu, yang application tertentu yang sesuai sangat untuk digunakan bila buat PDPR secara online macam ni. Okay. So anyway, tahniah, cemerlang, sangat bagus PDPR cikgu sebenarnya. Bukan mudah nak buat, tapi cikgu ambil usaha buat macam ni. Tahniah cikgu, tahniah. Okay, syabas. So itu sahaja daripada saya. Teruskan usaha baik cikgu. Saya serah pada Encik Mat Sadini untuk dia explain beberapa aspek teknikal untuk tambah baik lagi presentasi. Cikgu Sadini, Cik Mat Sadini akan kongsikan beberapa teknik macam cikgu sains banyak menggunakan slide kan? Banyak menggunakan slide. So ada beberapa kaedah yang boleh kita gunakan untuk kita sharing slide tu, gunakan platform lain dia jadi lagi baik. Jadi nanti Cikgu Sadini akan share. Dan cikgu juga banyak melibatkan highlighting, tunjuk cara, sebab bila sains ni dia ada banyak gambar. Dalam waktu yang sama ada nota, ada kitaran tertentu dan sebagainya yang kita nak explain. So cikgu juga boleh gunakan, ada aplikasi yang sesuai untuk cikgu gunakan. Kalau kita share gunakan laptop, tadi cikgu guna laptop ke phone? Laptop.
Kalau guna laptop ada dia punya perisian dia. Kalau guna phone pun ada perisian tertentu yang application tertentu yang sesuai sangat untuk digunakan bila buat PDPR secara online macam ni. Okay. So anyway, tahniah, cemerlang, sangat bagus PDPR cikgu sebenarnya. Bukan mudah nak buat tapi cikgu ambil usaha buat macam ni. Tahniah cikgu, tahniah. Okay, syabas. So itu sahaja daripada saya. Teruskan usaha baik cikgu. Saya serah pada Encik Mak Sadini untuk dia explain beberapa aspek teknikal untuk tambah baik lagi presentation cikgu. Okey cikgu, tahniah, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cikgu. Waalaikumsalam. Okey, saya Cik Sadini. Okey, sama juga seperti Encik Jamaluddin, SIC Plus. Okey, ini first time saya dapat masuk kelas di Terang Hilir Sains. Okey, untuk matematik alhamdulillah dapat. Okey, tadi cikgu banyak gunakan PowerPoint. Okey, betul kan cikgu kan? Ya. Menarik. Rasanya tadi saya nampak 17 slide tadi tu. Okey, ni ada sedikit cadangan lah. Okey. Untuk menjadikan cikgu punya pengajaran tu lebih menarik semasa dan juga selepas. Okey, sebenarnya dia boleh sebelum pun boleh. Okey, di sini saya nak cadangkan cikgu gunakan QZIS sebagai salah satu alat pengajaran dan juga PBD. Okey. Okey, saya terus tunjuk je lah pakai slide. Okey, present now. Okey, dah kan? Okey. Okey, kat sini ada QZIS. Okey, saya keluar dululah. Okey, macam biasalah kita type QZIS admin. Okey, login. Ini tak payah saya tunjuk terus masuk macam ni je lah Okey. Sekarang ni cikgu punya PowerPoint tadi tu, cikgu kena save sebagai PDF dahulu. Boleh? Contohlah saya ambil satu PowerPoint. Okey, PDF dulu. Saya buka satu PowerPoint, ada tak? Oh, tak ada. Contohlah yang ini kan. Yang ini cikgu save sebagai PDF. Okey, save as. Lepas tu bahagian yang ini tukar kepada PDF. Okey. Saya tak payah tunjuk lah, saya tak payah tukar lah. Okey. Lepas itu, bila cikgu dah tukar yang itu, okey, cikgu pergi kat create. Create yang ini, cikgu pergi ke lesson. Dia ada dua ni, yang biasa quiz orang buat. Okey, kali ini kita pergi yang baru ni, pergi kepada lesson. Okey, dia akan minta macam inilah tajuk apa semua. Contohlah ya. Sains tingkatan 5. Okey. Sains. Ini syarat aja. Ikut cikgu lah nak letak apa pun. Okey, dia keluar yang begini. Okey, seterusnya yang PDF tadi tu cikgu pergi kepada import. Cikgu import PDF PowerPoint tadi tu yang dalam bentuk PDF. Cikgu klik kat sini, dia akan cari. Okey, kemudian dia akan masukkan lah. Okey. Cikgu boleh nampak step tu. Okey, saya nak terus tunjukkan contoh. Okey. Saya terus pergi tunjuk contoh lah. Lepas tu cikgu publish lah. Okey, yang ini tentang grade apa semua cikgu letak je lah grade apa-apa. Tak ada isu sangat pun. Bahasa pun ikut cikgu lah. Tak ada orang marah pun. Cikgu nak letak bahasa apa pun. Okey. Saya ambil satu contoh yang dah saya buat. Okey, yang inilah. Okey, sekarang ini adalah tentang bengkel kalkulator baru ni. Okey, kalau cikgu lihat ni, yang ini adalah PowerPoint sebelum ni. Dan ini adalah notanya lah. Tapi kalau lihat kat bawah ni, lain pula. Ini bukan nota. Yang ini adalah soalan. Okey. Bagaimana nak buat lepas nota, setiap macam baru ni ada 2 slide. Lepas 2 slide letak soalan. Okey. Jadinya sekarang ni kalau nak buat yang begini, saya pergi kat edit lah. Mana edit? Okey. Tadi tunjukkan import slide kan cikgu kan? Bila slide dah masuk dia jadi yang macam ni. Lepas import slide dia akan jadi macam ni.
Okey, yang ini macam mana datangnya? Okey, ni saya delete dulu. Okey. Ni slide yang sebelum dia. Okey, kat sini ada nota. Kemudian cikgu nak tanya tentang nota yang ini. Apa-apa saja, tak perlu nak terlampau terikut sangat dengan bentuk peperiksaan. Apa-apa saja tentang nota ini. Okey, paling mudah adalah contohlah ayat kat sini ya. Persamaan linear melibatkan satu pemboleh ubah. Okey, cikgu rasa cikgu nak tanya soalan yang ini. Mengisi tempat kosong. Okey, jadinya ambil ini. Cikgu add slide. Okey, sebabkan saya nak buat soalan mengisi tempat kosong, jadi fill in the blank. Yang atas ni soalan objektif. Yang ini jawapan lebih daripada satu. Lepas tu yang saya nak gunakan sekarang ni fill in the blank. Cikgu boleh guna mana-mana. Ini contoh saja ni. Okey, tadi soalan dia apa tadi? Persamaan. Okey. Saya ni contohlah ya. Persamaan. Linear tu saya nak pelajar saya isi. Okey, linear melibatkan satu pemboleh ubah. Macam ni. Okey, jadi ini soalannya. Lepas tu kat sini jawapan linear. Kalau pelajar tu baca kita punya PowerPoint, dia boleh jawab soalan ini. Contoh macam tu lah. Jadi sekarang ni bila dah macam tu, okey, tak perlu save pun sebenarnya. Just kita setting masa. Okey, agak-agak ni soalan senang. 20 saat cukup. Okey, bila dah macam ni, cikgu terus pergi slide tu balik semula. Cikgu beralih saja. Okey, soalan tu dah ada. Ni dah siap lah. Okey. Macam tu saja. Dan sekarang ni kita nak tengok bagaimana hasilnya kan. Okey, kita kena publish. Okey, kita nak tengok hasil bagaimana, nak check dulu sebelum nak bagi kat budak. Jadi kita nak check tu, kita pergi kat preview ni lah. Ni macam mana keadaan budak dapat. Preview je. Okey, sekarang ni dia banyak kali ni dia macam ni lah. Dia akan, sebab benda ni saya dah guna banyak kali, dia terus jadi re-attempt. Okey, ni nota tajuk. Ini nota pertama. Okey, budak akan baca dulu. Sebenarnya ulang balik apa yang kita ajar. Kalau dia ingat tak apa, kalau dia tak ingat elok baca. Lepas tu dia tengok soalan ni. Ni soalan ni macam PowerPoint tadi kan. Dia kata. Okey, dia pun jawab. Kalau dia tak baca memang dia tak boleh jawab. Okey, dan dia boleh lihat balik back. Dia baca balik lah. Dia baca balik. Okey, jadi kena jawab linear. Okey, submit. Kalau kita nak bagi kat budak ni, kita bagi link ke? Ya, kejap lagi saya tunjuk. Okey. Contohlah ni semualah ni. Dia maksudnya setiap soalan yang ni dah ada nota balik. Tu kita tanya balik semula tentang nota ni. Okey, kan saya stopkan. Jadi ni dia akan baca balik semula lah. Tadi cikgu dah ajar. Lepas tu nanti bila cikgu bagi sini dia baca, lepas tu cikgu boleh tanya soalan. Dia akan meningkatkan balik semula mereka punya pembelajaran tadi. Okey, sekarang nak bagi kat diorang. Kat sini kalau cikgu perasan ada dua. Saya syorkan gunakan yang homework. Bagilah masa. Bila nak siap malam ni? Hari ni ni Jumaat kan. Kita setting lah bila dia nak suruh siapkan. Contoh siapkan sampai pukul berapa? Pukul 10 kot. Pukul 10. Okey, 10 malam ni. Ada 8 jam lagi. Lepas tu setting-setting bawah ni kot kita lah nak bagi macam mana. Nak show editboard maksudnya tengok nanti dia boleh tunjukkan pelajar tu dapat nombor apa antara semua tu. Nak ada lagu ke? Ikutlah. Okey, continue. Okey, bila kat sini dah ada dia punya ni kod. Cikgu just okey macam mana nak kongsikan ni? Cikgu ambil ni. Share link, nampak tak? Cikgu klik ini, dia dah copy, cikgu kongsikan dalam WhatsApp. Mana WhatsApp saya? Ni WhatsApp lah kan. Okey, kongsilah kat mana-mana. Okey, saya ambil kami punya bahagian ni. Klik. Sekejap ni hide. Ni nampak yang ni? Yang inilah cikgu kongsikan dengan budak. Budak just klik saja. Tengok saya klik bawa sini. Dia terus masuk macam tadi. Dan dia akan minta nama lah. Macam tu saja. Dia minta nama. Ni sebab saya dah selalu banyak dia keluar yang ni lah. Okey. Menarik, boleh cuba. Cuba cikgu. Sayang kalau sebab benda dah ada cikgu. Cikgu just
tinggal nak gunakan untuk yang kedua pula. Dan bila cikgu dah ada ni, cikgu boleh tengok hasil dia pada report. Mana siapa yang dah hantar, siapa yang dah buat apa semua, kita boleh tahu. Ni contoh ni, ni banyak sangat ni. Okey, saya tunjukkan je lah. Lemak. Jangan reopen lah. Kita download saja. Ni contoh lah hasil dia. Saya dah tekan. Okey. Dia akan tunjukkan kita macam ni. Ni contoh lah pelajar ni jawab. Okey, dapat betul. Ni markah dia. Okey, kat sini ada 2 markah kat sini. Satu accuracy, satu score. Accuracy ni maksudnya peratus dia jawab betul. Yang ini pula dia gabungan betul dengan cepat. Kalau betul semua 100%. Kalau yang sebelah kanan ni adalah betul dan cepat. Maksudnya Siti Nadirah ni dia telah jawab benda ni dengan cepat dan betul. Maksudnya dia memang selain daripada kelas tadi dia faham. Okey. Lepas tu bila dia tengok tu pun dia faham. Terus jawab. Macam tu lah. Itu adalah hasil PBD kita, cikgu. Okey, sebab dia berdasarkan kelas. Okey, dan inilah bukti kalau orang tanya, cikgu tunjukkan ni ajalah. Cikgu boleh download result tu, cikgu. Cikgu boleh download. Boleh download result tu. Cikgu perasan kat atas ni, ni yang saya bawa ni. Ni download. Dan kalau dia dalam bentuk Excel. Saya tunjuklah alang-alang tu kan. Saya tunjuklah yang itu. Okey, file dia pun kecil saja. Mana lambat pula keluar. Okey, keluar pun. Dah 35 kilobyte. Kecil saja filenya. Kecil sangat, 1 MB pun tak sampai. Okey. Ni yang tengok. Okey, yang inilah. Okey. Dia ada 2 benda kalau cikgu lihat, class level dengan player level. Okey, class level ni adalah analisis item. Okey. Maksudnya soalan yang pertama ni dia tunjukkan berapa betul, berapa salah, berapa tak cuba. Okey, siapa pelajar tersebut dia akan tunjuklah. Yang hijau ni betul. Yang salah ni sebab ni yang merah ni salah. Macam itulah dia boleh tunjuk analisis. Maksudnya kita tahulah budak sebenarnya ada masalah kat soalan mana. Okey, itu satu. Yang kedua ni ranking dia lah. Yang tadi tu saya beritahu. Markah dia dengan berapa peratus dia betul. Kalau cikgu nak bagi hadiah, boleh bagi masa yang untuk yang ini. Okey, itu antaranya lah. Sesekali tu bolehlah bagi hadiah. Semangat sikit budak. Okey, cikgu. Sebab kan biasanya antara perkara yang ditanya, bagaimana cikgu, biasalah antara pegawai kadang dia tanya macam mana PBD tu dilaksana dalam kelas. Ini antara contoh PBD yang boleh kita buat. Kita gunakan saja PowerPoint tu dan buat soalan sikit. Soalan pun tak ikut seperti peperiksaan. Okey. Okey, itu antara cadangan kami lah di sini. Okey. Okey. Soalan tu berdasarkan apa kandungan dalam slide cikgu tu lah. Slide cikgu tu lah. So, jadi dia memang menepati PBD. Maknanya benda yang kita ajar tu kita tanya kan. So itu adalah PBD lah. Pentaksiran bilik darjah. So nanti Cikgu Amira boleh cubalah kan, perlahan ambil masa kan. Bila sekali dah dapat tu, Cikgu Amira dah ada banyak koleksi PowerPoint kan. Semua PowerPoint tu cikgu boleh import ke Quizzes dan jadikan dia sebagai satu bahan pentaksiran. Bukan sahaja boleh guna masa PDPR ni, boleh guna lepas-lepas ni pun boleh. Tak ada masalah. Bahan dah ada kan. Cikgu-cikgu kita dalam laptop tu memang penuh dengan PowerPoint banyak. Ya, banyak PowerPoint. Sangat banyak. Cuma kita nak kena pilih dan kita jadikan dia sebagai slides dalam Quizzes. Mudah sikit bila online ni kan kita tak payah nak menanda, markah dah ada. Kan? Jadi mudahlah. Cikgu tak perlu menanda cikgu, lupa saya beritahu. Okey. Okey cikgu, daripada saya itu saja. Kita tak payah menanda pun. Okey bang. Sebenarnya ada banyak lagi kalau nak dikongsikan. Cik Sadi ni boleh juga share tentang annotator dan sebagainya. Tak apa, cikgu ambil yang ni dulu. Next time kalau ada lagi kesempatan dan kalau cikgu ada kelapangan bila-bila masa boleh hubungi kami.
boleh Google Meet dengan saya dan juga Encik Mat Sadini, boleh ajakkan kawan cikgu-cikgu yang lain siapa yang berminat. Kita boleh buat Google Meet, kita share, okay? Apa yang saya dan Encik Mat Sadini tahu, kami kongsikan cara nak buat PDPR yang berkesan. Dan kalau ada rakan-rakan guru yang nak share idea yang mereka pernah buat, pun boleh kongsikan. Okay? Nah, boleh ikut ke lapangan cikgu lah. Okay? Bila free. Hari cuti pun boleh, hari malam pun boleh, ikut ke lapangan dan kesesuaian. So, okay cikgu, itu sahaja. Terima kasih. Tahniah sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih. Waalaikumsalam. Okay, tahniah cikgu ya. Saya pun mohon diri. Apa ni kalau ada salah silap minta maaf. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Waalaikumsalam.